Salam sejahtera, bersama saya Margaret Gambang dalam Berita Pagi edisi Khamis 24 Disember 2020. Susulan penemuan varian baru COVID-19 yang dikesan di United Kingdom, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin memaklumkan syarikat pengeluar vaksin Pfizer dari Amerika Syarikat memerlukan tempoh 6 minggu bagi menentukan keberkesanan vaksinnya terhadap varian baru itu. Pfizer has announced that they are monitoring the new strain in the UK and that they need 6 weeks to tweak the vaccine if they find that the current vaccine is not effective for the new strain of the SARS-CoV-2 virus. So we will be talking to Pfizer to make sure kalau mereka tukar vaksin mereka, then it will reflect in our contract also. Malaysia akan mendapat bekalan 12.8 juta dos vaksin daripada Pfizer yang merangkumi 6.4 juta rakyat negara ini. Kementerian Kesihatan akan memastikan proses pendaftaran bersyarat vaksin COVID-19 kurang daripada 90 hari. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ia bagi membolehkan kelulusan penggunaan vaksin dibuat sebelum Mac tahun depan. Kita sedaya upaya akan cuba menjalankan proses-proses yang telah dikenal pasti untuk kita kurangkan masa untuk kita daftarkan vaksin tersebut sebagai pendaftaran bersyarat untuk tempoh kurang pada 90 hari. Itu yang kita akan cuba. Tetapi apa yang penting, kita juga memberi pendaftaran bersyarat bermaksud berarti ada rolling submission. Berarti data ni kita bagi tempoh untuk setahun ya pendaftaran bersyarat. Kalau ada data-data terkini, jadi syarikat tersebut kena hantar data tersebut untuk kita meneliti sama ada mutasi berkesan pada kes-kes yang bermutasi, ada komplikasi ataupun side effect dan sebagainya. Katanya seramai 11 pakar perubatan bidang berkaitan dikenal pasti untuk melihat dokumen yang diserahkan kepada kementerian. Kementerian memberi keutamaan untuk melihat kepada keselamatan vaksin serta keberkesanannya. Pengamal media dan Jabatan Penerangan Negeri perlu proaktif memberi maklumat tepat mengenai suntikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat di semua peringkat termasuk komuniti di kawasan pedalaman. Ia penting bagi mengelak isu vaksin dimanipulasi oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Esko Penerangan Komunikasi dan Multimedia Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah, Romani Wan Salin berkata, peranan kedua-dua pihak itu penting dalam menyebarluaskan kefahaman berhubung suntikan vaksin. Itulah pihak kementerian, pihak media juga penerangan mesti sampai yang pentingnya maklumat itu jelas dan tidak ketimur kekeliruan dan juga kita tidak mahu timur satu fitnah lah. Kadang-kadang isu ni kadang fitnah banyak sekarang ni. Beliau ditemui selepas program tinjauan skim harga maksimum musim perayaan Christmas 2020 di Alostar. Sebelum ke laporan berikutnya, kita ikuti data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Dalam pada itu, 230 individu ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP ditahan polis pada 22 Disember, sementara 33 pendatang asing tanpa izin parti diberkas menerusi Op Benteng. Turut dirampas 5 kenderaan darat.
Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya memaklumkan kesemua 230 individu yang ditahan telah dikompaun. Antara kesalahan yang direkodkan termasuk kegagalan menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan, tidak memakai pelitup separuh muka serta menjalankan aktiviti pusat hiburan. Tarif elektrik TNB kekal pada kadar sekarang 39.45 sen per kilowatt jam bagi tahun 2021. Pada masa sama, pengguna domestik dan industri akan menikmati ribat elektrik sebanyak 2 sen per kilowatt jam bermula 1 Januari hingga 30 Jun 2021. Menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah, rebat itu bakal memanfaatkan sehingga lebih 9 juta akaun. Ia rebat pertama kali diberi sejak Julai 2018. 7.5 juta pengguna domestik akan menikmati penurunan bil elektrik di antara 3.6% hingga 9.2%. Manakala pengguna komersial pula akan mengalami penurunan bil elektrik di antara 4.0% hingga 5.2%. Kita berharap agar pemberian rebit ini dapat membantu meringankan kos hidup rakyat serta menurunkan kos menjalankan perniagaan yang terkesan berikutan penularan. Kerajaan juga bersetuju melepaskan penjimatan kos bahan api kepada semua pengguna TNB berikutan penurunan harga bahan api, arang batu dan gas pada separuh tahun kedua 2020. Ini selaras dengan pelaksanaan mekanisme pelepasan kos tidak seimbang ICPT bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun 2021. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Perlis merampas 1,482 kilogram ikan basah. Ia selepas didapati dagangan berkenaan melebihi jumlah diikrar. Pengarah Makis Negeri Muhammad Arsyad Rafin berkata rampasan dibuat setelah pihaknya menahan sebuah lori dari Thailand di unit kargo ICQS Padang Besar Perlis. Hasil pemeriksaan mendapati ikan yang bernilai hampir RM3,000 berkenaan diletakkan bersama dengan ikan basah yang lain bagi mengelirukan pihak Makis. Perbuatan mengimport keluaran pertanian dengan mengemukakan dokumen yang palsu, tidak tepat dan mengelirukan adalah menjadi suatu kesalahan. Kes disiasat di bawah Seksyen 13 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini pula isu katil daging haram. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP sedang menyiasat syarikat tempatan di bawah 2 kesalahan cap dagangan. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata KPDN HEP juga bekerjasama dengan kementerian dan agensi lain yang turut menyiasat kes sama. Bagi KPDN HEP, kita tumpu kepada kesalahgunaan cap sebab logo, sebab kita akta yang ada pada kita adalah salah guna logo perniagaan ataupun cap dagangan tu. Beliau ditemui selepas melancarkan program jualan kembali ke sekolah di Putrajaya. Norma baharu diadaptasi. Ancaman negara ditangani. Kebajikan rakyat disantuni. Resolusi sejagat dipatri. Ikuti Imbasan 2020 di Berita RTN. Susulan Mahkamah Tinggi Kuantan menolak permohonan 204 pekebun durian Musang King di sekitar Raub untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman terhadap notis arahan pengosongan tanah. Untuk itu, kerajaan negeri akan melaksanakan tindakan penguatkuasaan segera terhadap pekebun durian.
Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata ia memandangkan tempoh masa yang diberikan kepada mereka untuk mengosongkan tanah mencukupi. Tadi pun dalam syarat esko tadi, bila kita syarat kita dapat tahu keputusan Kerajaan Negeri telah esko setuju supaya tindakan pengangkusan diambil dengan kadar yang segera. Mahkamah memberikan dua alasan dalam menolak permohonan plaintif. Pertama, pekebun terlibat tidak seharusnya membuat permohonan kebenaran semakan kehakiman kerana notis pengosongan yang dikeluarkan pentadbir tanah bukanlah satu keputusan atau tindakan yang boleh disemak di mahkamah. Dan kedua, mahkamah mendapati pekebun terlibat adalah penceroboh di tanah berkenaan, justru mereka tidak mempunyai lokus standi atau hak di sisi undang-undang untuk memfailkan permohonan semakan kehakiman. Menjelang Anugerah Nasyid Malaysia ANAM 2020 pada 27 Disember ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata penganjuran ANAM akan membawa nama negara ke persada antarabangsa bukan sahaja dari segi nyanyian namun dari segi tarbiyah, dakwah dan ekonomi. Saya berharap ini akan menjadi katalis untuk para pemain dan para penyanyi terus berkarya, dan kalau selama ini ramai yang keluar negara secara sendirian, tetapi mudah-mudahan selepas ini promosi nasyid kontemporari Malaysia ini, dan kita pun dikenali sebagai pesada nasyid kontemporari, home of contemporary nasyid, akan benar-benar orang kata berjaya di peringkat antarabangsa. Beliau ditemui selepas program Temu Minda di Angkasa Puri. Tambahnya lagi, RTM akan terus diberi penghormatan menjadi penyiar rasmi ANAM dan seterusnya ke arah penganjuran Festival Nasyid Antarabangsa Malaysia pada tahun hadapan sejajar status negara sebagai the home of contemporary nasyid di pesada dunia. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB memberi jaminan lapangan terbangnya sedia menampung peningkatan penumpang pada musim cuti hujung tahun dengan pematuhan ketat prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Datuk Muhammad Syukri Muhammad Saleh dalam satu kenyataan berkata peningkatan dijangka berlaku berikutan kelonggaran penerbangan domestik diumumkan kerajaan baru-baru ini. Jelasnya lebih daripada 99,000 penumpang domestik dan 19,000 penumpang dijangka tiba di KLIA antara 24 Disember hingga 31 Disember ini. Ia merupakan kenaikan 4 kali ganda berbanding tempoh sama bulan lalu. Lapangan terbang di seluruh negara turut dilindungi aspek kesihatan dan keselamatan tambahan, antaranya pengalaman tanpa sentuh dengan pelaksanaan teknologi pengencaman wajah, imbasan keselamatan tanpa sentuh dan pelindung kawalan bersin di kaunter. Prestasi Amanah Saham Bumi Putra ASB kekal kompetitif di tengah iklim pelaburan dan pasaran semasa yang mencabar impak langsung pandemik COVID-19. Demikian reaksi penganalisis ekonomi berhubungan pemberian agihan pendapatan sebanyak 4.25 sen seunit untuk ASB bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020. Antara perkara yang perlu dinilai pelabur, iklim pelaburan semasa dan faktor yang mempengaruhinya. Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Muhammad Afzal Nizam Abdul berpendapat pelaburan ASB perlu diteruskan. Malah ia masih merupakan pilihan pelaburan yang baik kerana masih dapat memperoleh keuntungan. Mengambil kira keadaan ekonomi yang mencabar ketika ini, dividen ASB dilihat berdaya saing yang menjadi bukti keupayaan PNB. Pada masa sama, strategi pelaburan global PNB membuahkan hasil dengan sumbangan kasar ekuiti awam global kepada PNB meningkat kepada 24.5% tahun ini berbanding 6.3% pada 2019. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM memperkenalkan inisiatif terbaru skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP berkuat kuasa semalam. Ia khusus untuk membantu golongan belia, orang kurang upaya OKU dan ibu tunggal berpendapatan B40 untuk mendaftarkan perniagaan secara percuma di SSM.
SPPP akan menggalakkan golongan berkenaan untuk menceburi bidang perniagaan bagi menjana pendapatan tambahan. 10 juta pada mulanya, 4 juta telah kita gunakan, baki dia masih 6 juta. Jadi itulah kita tak kata berapa ribu orang kita nak sasaran kita, tidak begitu. Kita mengikut bajet yang kita agih kepada tujuan ini. Dan sekiranya permintaan memang memerasakan dan permohonan yang lebih, tak mengapa, kita boleh agihkan lagi. SSM menjangkakan skim itu akan memanfaatkan 7 juta golongan belia dan 150,000 ibu tunggal untuk menceburi bidang perniagaan. Permohonan pendaftaran perniagaan boleh dibuat melalui portal EZBiz online di pautan ezbiz.ssm.com.my. Kita ke perkembangan luar negara. Perancis menawarkan status warga negara kepada pekerja asing yang bekerja sebagai petugas barisan hadapan. Tindakan itu dilakukan Paris sebagai balasan kepada komitmen mereka menangani pandemik COVID-19. Pemberian status itu diberi susulan jemputan Kementerian Dalam Negeri September lalu kepada pekerja asing untuk menyumbang secara aktif kepada Perancis. Hampir 3,000 memberi maklum balas dan daripada jumlah itu, 74 diberi kewarganegaraan dan 639 lagi di peringkat akhir proses. Mereka terdiri daripada beberapa profesion termasuk pekerja kesihatan, tukang cuci, pekerja pusat jagaan kanak-kanak dan pekerja kaunter. Selain itu, pihak berkuasa imigresen turut melonggarkan syarat permohonan warga negara dengan memendekkan tempoh permastautin daripada 5 kepada 2 tahun. Kira-kira 112,000 warga asing memperoleh kerakyatan Perancis. Presiden yang dipilih Amerika Syarikat Joe Biden menamakan Dr. Miguel Cardona sebagai setiausaha pendidikan sekaligus mencatat rekod baharu jumlah ahli kabinet berbangsa Latin. Jelasnya pelantikan itu membantu mengatasi ketidaksamaan selain menangani krisis kesihatan mental sistem pendidikan di Amerika. The Secretary of Education we nominate is Dr. Miguel Cardona, fourth grade public school teacher, the youngest principal in the state of Connecticut, first official Latino to serve as the Education Commissioner. Biden yang mengambil alih pejabat Presiden pada 20 Januari depan turut melantik Alejandro Mayorkas sebagai Ketua Keselamatan Dalam Negeri dan Xavier Becerra sebagai Setiausaha Kesihatan. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha memberi amaran keras akan mengambil tindakan lebih tegas terhadap aktiviti penyeludupan manusia ke negara itu. Amaran itu dikeluarkan susulan gelombang kedua COVID-19 di Thailand yang berpunca daripada pekerja asing haram di pasar makanan laut di wilayah Samut Sakon. Sebanyak 1,063 kes positif dikesan daripada lebih 6,000 pekerja yang disaring. Majoriti kes baharu melibatkan pekerja warga negara Myanmar yang bekerja di atas bot dan di kilang-kilang pemprosesan makanan laut Thai. Tegas Prayut dalam satu siaran televisyen tempatan, mereka yang bertanggungjawab perlu dikenakan hukuman berat. Pasar berkenaan dan kawasan sekitarnya telah dikenakan perintah berkurung sejak Sabtu lalu yang menjejaskan beribu-ribu penduduk. Timbalan Perdana Menteri Thai Prawit Wongsuwan berkata pihak berkuasa tempatan kini sedang mempertimbang untuk memperluaskan lagi arahan perintah berkurung ke kawasan lain jika keadaan menjadi semakin serius. Secara keseluruhan, Thailand telah merekodkan 5,716 kes jangkitan dengan 60 kes kematian.
Delegasi Amerika Syarikat dan Israel menandatangani perjanjian dengan Maghribi bagi mengesahkan usaha normalisasi hubungan Rabat dengan Tel Aviv. Maghribi merupakan negara Arab ketiga yang menjalinkan hubungan dengan negara haram Israel menerusi usaha digerakkan Washington. Perjanjian antara tiga pihak itu ditandatangani pada Selasa di Istana Maghribi. Ini meterai selepas pertemuan dengan delegasi bersama dengan Raja Muhammad ke-6. Pemeteraian berkenaan sekaligus mengesahkan pengiktirafan Washington terhadap tuntutan Maghribi di kawasan dalam pertikaian di Barat Sahara. Ia juga mengesahkan butiran persefahaman yang disepakati antara semua pihak dalam menjalin hubungan yang dijangka berlangsung secara rasmi bulan hadapan. Memakai pelitup muka. Amalkan penjarakan fizikal di mana-mana sahaja. Menggunakan aplikasi MySejahtera sebelum masuk ke premis. Gunakan pensanitasi tangan. Amalkan pembudayaan norma baru dalam kehidupan. Kita ke perkembangan sukan. Kejuaraan Caprix Malaysia 2020. Pelumba pasukan High Ref SCK Honda Racing Muhammad Helmi Azman berjaya merampas status pendahulu kejuaraan CP150 selepas mencatat kemenangan keempat musim ini di pusingan 7 di Litar Utara Sepang. Helmi kini mendahului dengan 132 mata dan dipisahkan hanya 12 mata daripada pencabar terdekat Azroy Hakim Anwar dari pasukan Idemitsu Honda UZ Racing. Kemenangan pelumba Honda itu dicipta dalam keadaan mencabar akibat hujan lebat yang turun di pertengahan perlumbaan 11 pusingan berkenaan. Persaingan sengit 15 pelumba dalam kelompok hadapan menyaksikan Ahmad Afif Amran dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing terjatuh pada pusingan terakhir. Insiden tersebut memberi ruang kepada Helmi memecut ke garisan penamat dengan catatan 16 minit 00.733 saat. Muhammad Afendi Rosli dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing berjaya meraih tempat kedua dan tempat ketiga milik pelumba iPhone Yamaha YY Pang Racing Team Muhammad Izzat Zaidi Salihan. Saya tak fikir sangat untuk hal ni championship. Saya just fokus on the race and then saya nak berada di top paling atas lah. Itu saja. Sementara itu, dalam saingan CP125, pelumba pasukan iPhone Yamaha YY Pang Racing, Muhammad Adib Rosli berjaya meraih podium selaku juara dengan catatan 9 minit 2.205 saat. Melengkapkan podium, pelumba 1XOX TKKR Racing Team, Muhammad Syafiq Rasul dan Muhammad Aiman Azman dari pasukan High Ref SCK Honda Racing. Malang buat pendahulu keseluruhan Muhammad Syafiq Rosli dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor yang gagal menamatkan perlumbaan selepas terjatuh. Dalam perlumbaan penutup tirai pusingan 8 nanti, seramai 3 pelumba masih berpeluang untuk merangkul gelaran juara CP125. Muhammad Syafiq Rasul kini mendahului dengan 107 mata, Muhammad Syafiq Rosli ke tangga kedua dengan 106 mata, manakala Muhammad Adib berjaya merapatkan jurang di tangga ketiga dengan 104 mata. Sokongan semua agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan memainkan peranan cukup penting dalam kelangsungan industri bola sepak negara. Demikian pandangan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin mengenai masa depan arena bola sepak negara sepanjang krisis COVID-19 ini.
Menurut Datuk Hamidin, FAM amat mengharapkan sokongan daripada pelbagai pihak untuk menjadi rakan penaja kepada Badan Pengendali Liga Malaysia iaitu Liga Bola Sepak Malaysia MFL yang kini terkesan akibat pandemik COVID-19. Jelasnya, meskipun kerajaan telah membantu dengan membenarkan penonton kembali memeriahkan suasana liga, namun sokongan juga harus diberikan dalam sudut menghidupkan industri bola sepak secara keseluruhan termasuk industri sampingan. Justru pertemuan Hamidin yang juga Presiden MFL dengan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz telah membincangkan hala tuju bola sepak negara daripada pelbagai sudut. Antara perbincangan tersebut menyentuh mengenai keadaan semasa serta cabaran dalam menangani krisis dan implikasi kewangan gara-gara pandemik COVID-19 selain perancangan FAM dan MFL menghadapi musim 2021. Tiada masalah untuk Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu meneruskan perlibatannya sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Perak PAFA pada masa akan datang. Esko Belia dan Sukan Perak Khairul Syahril Muhammad menjelaskan kerajaan negeri kini hanya mahu memastikan pasukan mereka yang kini dikenali sebagai Perak FC terus berada dalam keadaan terbaik bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim hadapan. Namun begitu, beliau berkata keputusan tersebut bergantung kepada Datuk Seri Ahmad Faizal dan pihak PAFA untuk menentukannya. Pada saya tak ada masalah untuk beliau meneruskan penglibatan di dalam PAFA sebenarnya. Jadi terpulang kepada, seperti saya sudah maklumkan, itu terpulang kepada Datuk Seri sendiri sama untuk duduk untuk terus bersama dalam PAFA. Dan kita di peringkat Kejari hanya nak memastikan perjalanan pasukan Perak berada dalam keadaan yang cukup baik. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Esko Kerajaan Negeri di Ipoh. Ujar beliau lagi, segala proses pemilihan calon baharu Presiden sewajarnya ditentukan melalui Kongres Tahunan PAFA pada tahun hadapan. Pada 16 Disember lalu, Datuk Seri Ahmad Faizal memaklumkan beliau akan meletak jawatan sebagai Presiden PAFA selepas berakhirnya persidangan DUN Perak. Berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Saya Margaret Gambang. Salam hormat dan jumpa lagi.